Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'unillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fil afiyah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan-tuan pegawai masjid, ahli jawatan kuasa qaryah Masjid Sungai Pelong, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, dengan izinnya kita dikurniakan Allah taala dengan kesihatan yang baik dan masih lagi dikurniakan dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita perolehi ini, dengan kesihatan yang kita perolehi ini, yang kita dapat ini daripada Allah Subhanahu wa taala ini, kita gunakan dan manfaatkan sebaiknya untuk kita terus melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini Allah taala terima, dan mudah-mudahan Allah taala kira amal ibadah kita ini bawa ke akhirat nanti. Mudah-mudahan inilah amalan-amalan yang kita buat inilah yang akan memberatkan lagi neraca timbangan amalan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dapat redha Allah Ta'ala dan seterusnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita bertemu sekali lagi dalam bab berkaitan dengan fiqh munakahat. Kitab ini kitab fiqh, banyak perkara berkaitan fiqh di dalam kitab ini, dan salah satu bab yang disentuh ialah berkaitan dengan fiqh munakahat atau fiqh berkaitan dengan munakahat atau fiqh berkaitan dengan perkahwinan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah Taala, kita dah selesai bab giliran antara isteri-isteri dan bab berkaitan dengan nusyuz. Selepas ini, mulai hari ini kita akan memasuki fasa ataupun kita memasuki bab yang berkaitan dengan perceraian. Perceraian, talak ataupun cerai. Bermula hari ini dan kuliah-kuliah yang seterusnya. Sebab cerai juga adalah perkara yang besar. Nikah itu besar. Lafaz nikah, masa nikah, hukum nikah, apa maharnya, apa mas kahwinnya, syarat rukun-rukun nikahnya besar. Tetapi cerai juga, talak juga, ataupun melepaskan ikatan perkahwinan juga adalah perkara yang besar, yang kita akan sentuh. Tetapi sebelum kita masuk khusus ke dalam kitab ini, saya akan bawa isu berkaitan perceraian ni, bab perceraian ini dengan lebih besarlah. Kita akan pandang keseluruhan berkaitan dengan perceraian ini. Kita akan pergi sekali lagi dulu. Masa pun terhad ada setengah jam sahaja. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah Ta'ala, mesti mukadimahnya, apakah itu perceraian? Perceraian ini ialah perihal atau kejadian
Kejadian apa? Kejadian bercerai. Siapa bercerai ini? Abang kakak? Bukan. Tetapi adalah perceraian suami dan isteri. Perceraian bermaksud menamatkan hubungan perkahwinan. Maksudnya suami isteri ni dah berkahwin dengan akad nikah yang sah, kan? Dah berjalan ikatan perkahwinan itu, tetapi mahu menamatkan ikatan perkahwinannya itu. Menamatkan hubungan perkahwinan sama ada dengan pilihan suami atau dengan keputusan qadi. Siapa qadi ini? Qadi ini bukan juru nikah. Qadi ini adalah hakim, hakim mahkamah, hakim mahkamah syariah. Perceraian dari segi bahasa bermaksud berpisah. Dari segi istilah membawa maksud keruntuhan hubungan perkahwinan dengan terputusnya hubungan suami isteri dengan bersebab. Jadi cerai ataupun cerai maksud segi bahasa maksudnya adalah berpisah. Berpisah siapa ni? Suami dan isteri. Dari segi istilahnya menamatkan, runtuhlah hubungan hubungan perkahwinan itu. Baik, itu lagi segi istilah. Perceraian melibatkan kerosakan hubungan silaturahim antara dua keluarga, anak-anak, mahkamah dan masyarakat. Ia bukan suatu yang manis, tetapi sangat pahit dan perit bagi mereka yang melaluinya. Perceraian yang biasa kita dengar atau diamalkan oleh orang Malaysia ialah cerai melalui lafaz talak yang hanya boleh dibuat oleh suami. Talak ia adalah hak suami kerana hanya suami yang boleh melafazkannya. Biasa kita dengar bab cerai ni, kebiasaan kita dengar talak, cerai. Apa lagi perkataan yang berkaitan dengan talak kita biasa dengar? Fasah. Kau tuntutlah fasah, laki kau tak bagi nafkah. Tuntutlah fasah. Fasah kita biasa dengar. Cuba tanya, fasah tu apa sebenarnya? Fasah tu faham tak apa maksud fasah? Cuba huraikan maksud fasah. Ini kita nak masuk nanti, ya. Biasa lagi apa kita berkaitan dengan cerai, perceraian yang kita biasa dengar. Taklik. Cerai taklik. Cerai taklik tu apa? Cerai taklik. Nanti kita akan tengok juga, tuan-tuan. Ada lagi, tuan-tuan, lebih daripada tu. Apa tadi? Khuluk. Biasa kalau kita dengar khuluk ni, biasa dengar lepas akad nikah pengantin itu, dia ada lafaz tertalaklah ia dengan cara talak khuluk ataupun tebus talak. Kita biasa dengar. Biasanya pengantin akan sebut perkara ini dengan lafaz taklik dia, selepas sahaja akad nikah. Apa itu lafaz khuluk? Tuan-tuan, tanyalah pengantin yang sebut tu. Tak semestinya dia, mungkin ramai yang faham, tapi saya yakin ramai juga yang tak faham. Dia main sebut je. Lafaz taklik tu kan. Saya mengaku bahawa apabila saya meninggalkan isteri saya, Fulana binti Fulana selama 4 bulan hijrah berturut-turut, sampailah ke habis, tercalaklah ia dengan cara talak khuluk ataupun tebus talak. Tanya pengantin tu, faham ke tak faham? Faham tak apa itu cerai, apa itu lafaz taklik? Faham tak itu apa talak khuluk? Saya yakin ramai yang faham, dan tapi saya sangat yakin ramai yang tak faham. Dia main sebut je, kan? Sebab apa? Nak selesaikan majlis itu dengan segera. Tak apa. Sebab itu ada kuliah macam ni, kita akan terangkan satu persatu. Mungkin ambil masa, tuan-tuan. Dia tak selesai hari ini. Dan namun Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, tidak ada perkara halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada talak. Dan mana-mana wanita yang meminta talak daripada suaminya tanpa sebab yang sepatutnya, maka haram ke atasnya bau syurga. Berarti perkara ini daripada ayat Quran dan hadis ini jelas bahawa cerai adalah diharuskan, namun ia perkara yang paling dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh cerai, boleh bercerai, tetapi cerai perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang suami lafaz talak kepada isterinya, perbuatannya tidak berdosa, tetapi ia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi isteri pula, kalau dia minta cerai tanpa apa-apa sebab yang munasabab yang sepatutnya, kan?
Tak ada sebab, tak ada untuk dia minta cerai, tapi saja-saja dia minta cerai haram. Haram, cerai itu sah tetapi berdosa. Dia berdosa. Sebab perkara itu dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana hadis, haram atasnya, ke atas bau syurga ke atasnya. Dia minta cerai tanpa sebarang sebab musafir. Perceraian adalah jalan terakhir jika semua usaha memulihkan perkahwinan adalah gagal. Ini kerana perceraian memberi kesan buruk bukan sahaja kepada pasangan suami isteri, tetapi kepada anak-anak, keluarga terdekat dan masyarakat. Dulu Malaysia secara lazimnya pasangan suami isteri yang bergaduh akan melafaz talak atau mentalak isterinya. Jika isteri yang ke mahkamah syariah, isteri akan memohon fasakh. Itu kebiasaannya. Kalau dua-dua nak bercerai, datang ke mahkamah syariah. Ataupun isteri yang memohon perceraian, isteri yang nak bercerai, dia boleh datang ke mahkamah syariah mohon perceraian. Ataupun dia dapati suaminya melakukan kesalahan, tak bagi nafkah sebagainya, maka isteri boleh menuntut fasakh. Menuntut fasakh. Baik. Ini adalah gambaran apa dia? Jenis-jenis perceraian. Jenis-jenis perceraian. Biasa kita dengar cerai hanya cerai talak saja. Cerai cerai talak, ceraikan isteri kan. Kita biasa dengar fasakh saja. Tapi sebenarnya ada beberapa jenis perceraian yang sebenarnya dalam hukum syarak. Yang pertama sekali ialah kita tengok yang atas adalah talak. Ini biasa kita dengar. Apa talak ini? Baik, talak berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud melepaskan atau membuka ikatan. Talak dari segi syarak ialah melepaskan ikatan perkahwinan dengan perkataan yang jelas atau kinayah. Ini sindiran. Jadi talak ialah melepaskan atau membuka ikatan. Baik. Talak ada dua jenis. Dua jenis talak. Talak yang pertama talak raj'i. Raj'i kita boleh nak senang ingat rujuk. Raj'i, rujuk. Samalah. Maknanya kita boleh katakan talak raj'i ini talak yang boleh dirujuk. Talak yang kedua talak ba'in. Talak ba'in, talak ba'in ini talak yang tidak boleh dirujuk. Talak ba'in ada talak ba'in sugra, ada juga talak ba'in kubra. Baik. Dua jenis talak raj'i dan juga talak ba'in. Apa talak raj'i? Talak raj'i yang saya sebut tadi, talak yang boleh dirujuk. Talak raj'i ialah seorang suami yang menceraikan isterinya dan masih boleh merujuk kembali akad nikah atau acara pernikahan dengan syarat isterinya masih dalam tempoh iddah. Talak raj'i, talak yang boleh dirujuk dengan syarat isterinya masih di dalam iddah. Talak raj'i, talak yang lafaz kali pertama, talak lafaz kali yang kedua. Dua kali je. Yang ni dua-dua ni boleh dirujuk semula. Apabila berlaku perceraian setelah talak raj'i, masih lagi suami masih lagi wajib memberi nafkah kepada isteri. Masih kena sediakan tempat tinggal untuk isteri. Kena sediakan tempat tinggal dia juga, kena sediakan makan minum dia juga, kena sediakan tempat tinggal, makan minum, pakaian, dan kena sediakan juga perubatan untuk dia walaupun telah bercerai. Walaupun telah bercerai dengan isteri secara raj'i, masih lagi kena sediakan nafkah untuk isteri selagi isteri itu masih di dalam iddah. Kalau isteri masih datang bulan, iddahnya 3 kali suci. Kalau iddahnya kalau telah habis, tiada lagi datang bulan, menopause, iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan hijrah. Jadi masih wajib suami tadi memberi nafkah kepada isteri dia. Talak. Seterusnya apa? Talak ba'in. Talak ba'in sugra. Sugra ni kecil. Talak ba'in kubra. Kubra ni besar. Talak ba'in sa'i apa? Talak ba'in sugra ni apa? Talak ba'in sugra ialah talak ba'in sugra ialah talak yang jatuh serta-merta pada masa lafaz talak dilafazkan dan kesemua hak-hak isteri terputus
apabila dijatuhkan talak. Sekiranya suami ingin kembali bersama isterinya, maka perlulah suami menikahnya dengan mas kahwin yang baru. Apa contohnya? Antara situasi yang dianggap talak bain sughra ialah talak khulu' ataupun tebus talak, talak isteri yang belum disetubuhi, atau talak yang difasahkan. Maknanya talak ini talak bain juga, tapi talak yang memerlukan suami tadi kalau nak bersama kalau nak kembali kepada isteri kena bernikah semula. Kena bernikah semula. Biasanya talak ini adalah talak biasa tebus talak. Mana tebus talak? Nanti kita akan lihat apa itu tebus talak. Talak isteri yang belum disetubuhi atau talak yang difasahkan. Baik. Talak bain kubra. Ini yang disebut bain kubra ni yang cerai talak 3 ni. Cerai talak 3 yang tidak boleh lagi dirujuk semula. Tidak boleh lagi dirujuk semula. Kalau nak rujuk semula dengan bekas isteri tadi kena menikah dengan orang lain dahulu. Melalui 5 peringkat. Berkahwin dengan lelaki itu dulu, lelaki yang lain dulu. Yang pertama sekali, dia telah habis iddah. Iddah siapa? Cerai tadi kan, dia cerai dengan suami dia yang tadi tu. Iddah talak yang ketiga tu dah habis iddah. Kalau dia masih datang bulan 3 kali suci. Dah habis iddah dia bernikah dengan lelaki yang baru, dengan perkahwinan yang sah. Yang ketiga apa? Yang ketiga bekas disetubuhi oleh suami yang baru tadi. Dengan syarat setubuh yang sempurna. Bukan setubuh yang bermain, bukan ringan-ringan, tetapi yang sempurna. Yang keempat, diceraikan oleh suaminya, sama ada suami barunya tu meninggal dunia atau suami barunya menceraikan isteri tadi. Dan yang kelima, bekas isteri tadi habis iddahnya. Barulah suami yang lama tadi boleh bernikah semula dengan bekas isterinya, dengan pernikahan yang baru. Panjanglah proses dia kan. Tu orang kata sebut Cina buta. Biasa orang lama-lama sebut Cina buta. Jangan tanya saya kenapa namanya Cina buta. Saya pun tak tahu. Mungkin orang lama-lama lebih tahu. Tapi itulah prosesnya. Apabila berlaku cerai kali yang ketiga, maka suami tadi tidak boleh lagi merujuk kepada isterinya. Itulah disebut sebagai talak bain kubra. Baik. Cerai yang kedua yang biasa kita dengar ialah fasah. Apa itu fasah? Tadi itu adalah talak yang dilafazkan oleh suami kepada isteri, kan? Kan suami kepada isteri. Jenis lafaz pun ada dua. Lafaz soreh dan lafaz kinayah. Lafaz soreh adalah lafaz yang terang, nyata, aku ceraikan kamu dengan talak 1, itu soreh. Kinayah sama-sama. Kau baliklah ke rumah mak ayah kau, aku tak nak tengok muka kau lagi kat sini. Itu kinayah. Kinayah ini sama-sama ada maksud cerai atau maksudnya tidak cerai. Jadi itu akan melihat kepada niat suami itu tadi. Kita akan sentuh bab berkaitan dengan talak ini dengan lebih detail pada kuliah yang akan datang. Saya nak terangkan secara umum je jenis-jenis perceraian. Tadi kita sebut jenis perceraian yang pertama ialah talak. Yang kedua, fasah. Apa itu fasah? Fasah ialah pembubaran perkahwinan yang dipohon sama ada oleh isteri ataupun suami. Suami pun boleh mohon fasah, tuan-tuan. Biasa kita dengar isteri saja boleh mohon fasah. Tetapi sebenarnya suami juga boleh mohon fasah. Mohon fasah kat siapa ni? Kepada mahkamah syariah. Dengan kebenaran ahli hakim mahkamah syariah disebabkan oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum syarak. Ada sebab-sebab pasal lah. Jadi fasah ini bukan isteri saja yang boleh mohon fasah, tetapi suami juga boleh mohon fasah. Fasah ni macam mana? Cerai yang macam mana ni? Fasah ini mahkamah yang memutuskan perkahwinan itu. Mahkamah yang menceraikan pasangan suami isteri tadi. Tadi talak suami lafaz. Suami lafaz cerai kepada isteri. Itu talak. Tapi fasah mahkamah yang putuskan memisahkan pasangan suami isteri itu tadi. Dengan sebab-sebab tertentu. Mana bukan suami yang lafazkan, tetapi mahkamah yang putuskan
bahawa kamu berdua pasangan ini telah difasahkan perkahwinan, telah dibubarkan perkahwinan mereka. Fasah ini. Antara sebab-sebab fasah apa antara sebab-sebab fasah? Yang pertama sekali, tak tahu suami itu kat mana. Suami hilang tanpa dapat dikesan. Selama lebih daripada 1 tahun. Tak tahu kat mana dia berada. Isteri boleh tuntut fasah. Antara yang kedua ialah cuai untuk mengadakan nafkah kepada isteri dia. Juga maknanya tak bagi langsung, tuan-tuan. Nafkah ni, tuan-tuan, ibu ayah sekalian perlu ingat, ya. Nafkah suami memang kena sediakan makan minum, tempat tinggal, pakaian, perubatan, itu nafkah, kan? Tetapi ramai hari ini orang sangka nafkah itu mesti wang tunai. So isteri kena mesti dapat wang tunai, itu nafkah. Tak semestinya. Jawapannya tidak semestinya. Nafkah juga suami sediakan. Barangkali suami yang belikan lauk pauk, makan minum, keluarga dia belikan. Dia yang pergi shopping. Pakaian isteri dia yang belikan untuk isteri dia. Kan? Tempat tinggal memang dia lah sediakan. Dia lah yang bayar duit sewa bank ke, ataupun dia bayar sewa rumah ke, ataupun memang dia punya rumah itu. Perubatan, pergi klinik, pergi hospital, suami yang bayar, kan? Kadang-kadang nafkah itu bukan diberi secara duit cash, kan? Tetapi disediakan oleh suami. Boleh saja kalau suami nak bagi duit cash, tapi awak belilah sendiri. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi saya sebut, ini ramai salah faham. Salah faham apa? Tentang nafkah mesti dapat duit cash. Tidak semestinya. Apa yang suami dah sediakan barang-barangnya, itu adalah nafkah suami kepada isteri. Baik, apa sebab fasah? Yang kedua, antara sebabnya ialah kerana suami tidak memberi nafkah kepada isteri. Antara fasah yang isteri boleh tuntut, pasangannya kena penjara. Penjara, tetapi bukan penjara bukannya baru penjara dah kena boleh fasah, tidak. Dia mesti lebih daripada 3 tahun penjara. Selepas 3 tahun penjara, isteri boleh mohon fasah, mohon membubarkan perkahwinan, kerana pasangannya telah masuk penjara lebih daripada 3 tahun. Bukan jatuh hukum hari ini, esok isteri mohon fasah, bukan. Tetapi dah jatuh hukum, suami tadi dah jalan hukuman selama 3 tahun, malah dia kena 20 tahun barangkali sebenarnya. Tapi selepas 3 tahun, isteri boleh mohon fasah untuk memisahkan memisahkan perkahwinan antara suami dan isteri tadi. Soalnya apa? Suami tidak menunaikan tanpa sebab yang musawab nafkah batin selama tempoh 1 tahun. Tidak melayani isteri dengan baik selama tempoh tersebut. Tak bagi nafkah batin, bakah kasih sayang tak ada. Jadi isteri boleh tuntut hak dia. Suami mati pucuk juga adalah sebab isteri boleh memohon fasah. Suami mengalami penyakit penyakit mati pucuk. Tetapi kalau mati pucuk, hakim akan memberi peluang kepada suami ini untuk buat rawatan. Rawatan tu terpulanglah, rawatan doktor ke, rawatan hospital ke, ataupun makam ajun ke, makam pil ke, terpulanglah. Tetapi mati pucuk kena dirawat, diurut ke dan sebagainya, mesti dirawatlah dalam tempoh setahun. Dan selepas itu, lepas setahun, kalau masih lagi sama juga, mana isteri boleh mohon lagi untuk membubarkan perkahwinan. Selanjutnya di antaranya fasah ialah pasangan itu gila. Gila lah, boleh ataupun berada dalam keadaan bahagia, gila lah, dia tidak normal, dia tidak normal dari segi pemikirannya, gila. Maknanya isteri boleh mohon fasah. Dan ada lagi beberapa perkara, tuan-tuan. Banyak lagi sebenarnya nak cerita pasal fasah ni, kita tak sempat masa. Tapi nak cerita, tadi talak yang pertama, suami lafazkan cerai. Yang kedua, fasah, mahkamah yang menceraikan. Itu nak cerita macam tu. Mahkamah menceraikan atas sebab-sebab yang dibawa oleh pasangan ini, kan, tak bagi nafkah dan sebagainya. Okey, itu sebab fasah. Seterusnya, apa lagi berkaitan dengan jenis perceraian?
Yang ketiga disebut sebagai khulu'. Apa ini khulu'? Khulu' ataupun tebus talak. Tebus talak. Saya nak bagi kefahaman yang mudah pada tuan-tuan. Tebus talak ni macam mana? Tebus talak ini apabila perceraian itu, satu perceraian diminta oleh isteri daripada suaminya dengan memberi wang atau lain harta kepada suaminya. Maknanya boleh bagi macam ni lah. Kalau kamu isteri yang minta cerai, kalau isteri minta cerai, abang tolong ceraikan saya, macam tu. Okey, kalau kamu nak bercerai sangat, boleh bagi aku 200,000, aku ceraikan kau. Dia minta duit. Bagi 200,000, bagi je 200,000, maka bercerai. Itu dia kata tebus talak. Dia macam main harta sikit lah, main duit. Main duit. Tuan-tuan, tebus talak ni berlaku tuan-tuan. Berlaku macam mana ni? Banyak kes-kes yang berkaitan dengan, antaranya lah, dia banyak kes, tapi antara kes yang berkaitan dengan tebus talak ni, dia antara puncanya ialah kes jumpa kekasih lama. Kes berjumpa bila ada reunion, kan, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan college, kawan-kawan belajar dulu, jumpa balik kawan-kawan lama, jumpa boyfriend lama, jumpa girlfriend lama, kan. Dia mengembalikan bibit-bibit percintaan yang dulu-dulu tu, kan. Dulu dah bercinta kat universiti, dah bercinta kat sekolah, tapi tak jadi nak kahwin. Kahwin dengan orang lain. Bila ada reunion, jumpa balik, jumpa semula, teringat balik kenang-kenangan yang lalu. Maka masa reunion ni lah, tukar-tukar nombor telefon. Dah tukar-tukar nombor telefon, sampai bawa ke rumah, kan. Sambung lagi dengan WhatsApp, dengan message dan sebagainya, kan. Jadi hati pun mula bertaut, cinta mula berbunga kembali. Rumah tangga yang sedia ada mula tidak tenteram, cari salah pasangan dan sebagainya. Akhirnya mohon cerai. Jadi suami pun lama-lama pun, kalau isteri pun asyik sebut dia nak cerai, suami pun stres. Lama-lama, kalau kau bagi aku 200,000, aku ceraikan kau dengan talak satu. Isteri sediakan tak? Sediakan. Sebab bekas kekasih lama tu orang kaya. Orang kaya, dia boleh sediakan. Nak 200,000, tak apa, aku sediakan. Maka bercerailah dengan cara talak. Itu disebut sebagai tebus talak atau cerai, talak khulu', tebus talak. Bayar kepada suami itu sebagai beberapa harta, tak mesti je duit tuan-tuan, mungkin dengan harta, ada rumah sebiji ke, kereta sebiji ke, ataupun bagi sesuatu barang, maka bercerailah dia dengan cara talak khulu' atau tebus talak. Tu boleh berlaku. Maknanya perceraian itu berlaku, tetapi dengan sebab daripada isteri yang mohon perceraian, minta cerai dengan suami, tapi suami minta sesuatu lah, minta duit ke, minta harta, supaya berlaku perceraian. Jadi bila bagi saja duit ni pada suami, maka berlaku perceraian. Itu disebut sebagai tebus talak. Satu lagi jenis-jenis perceraian, antaranya ialah ta'liq. Lafaz ta'liq. Apa itu ta'liq? Baik. Cerai ta'liq ialah satu bentuk perceraian yang berlaku disebabkan terjadinya sesuatu perkara atau lafaz yang dilafazkan oleh suami selepas biasanya selepas akad nikah. Suami isteri ni memang dah bernikah, tapi suami ni memandai-mandai, dia marah sangat. Dia suka isteri ni suka keluar rumah tanpa pengetahuan dia. Contoh ataupun suka keluar rumah tanpa dia ketahui. Jadi dia nak gertak isteri dia, kalau kau keluar saja dari pintu rumah ni, aku ceraikan kau. Macam tu. Itu lafaz ta'liq. Maknanya dia kata kalau isteri tu keluar je daripada pintu rumah, cerai. Maknanya kalau isteri tu keluar je daripada pintu rumah, berlaku perceraian. Apa juga sebab isteri tu nak keluar pergi sedia baju ke, isteri tu nak keluar pergi beli kedai ke, pintu je keluar je daripada pintu rumah, maka berlaku perceraian. Itu contoh lafaz ta'liq. Itu contoh lafaz ta'liq. Kalau kau pergi rumah mak bapak kau, kita bercerai. Ni contoh. Apa lagi? Ada satu kes yang betul. Kalau kau pergi berjoli kat luar, dia kata,
Kalau kau pergi berjoli dekat luar dengan kawan-kawan kau, kita berpisah, kita bercerai. Dia cerita je, isterinya ni suka jumpa kawan-kawan lama. Jumpa kawan-kawan lama. Kawan-kawan perempuan sampai, tapi suami ni cemburu. Cemburu. Dia cemburu dengan siapa? Dengan suami kawan-kawan, kawan isteri dia tu, kan? Dia cemburu. Jadi dia geram sangat, lafaz dia macam tu, kan? Kau keluar berjoli dengan kawan-kawan kau, aku ceraikan kau. Nasib baiklah isteri tu keluar tu bukan pergi berjoli, dia keluar pergi kerja. Isteri bekerja, tuan-tuan. Kerja dengan badan kerajaan. Kalau dia kata keluar rumah je tanpa sebut apa-apa, lagi berat. Jadi berhati-hatilah dalam kita, dalam menyebut. Kadang-kadang nampak ringan tetapi sangat berat. Kalau dia tunjuk pintu itu, okey lagi. Pintu rumah itu, mana pintu rumah itu? Jadi pintu tu kita boleh tampal buat pintu rumah lain. Tak apa. Pintu rumah sana ada pintu dapur, pintu dapur boleh keluar. Tapi kalau satu je pintu, kan? Keluar ikut tingkap. Banyaklah, banyak cara. Jadi kalau kata keluar je daripada rumah ni, kalau kata sebut keluar rumah ni memang beratlah, sebab lafaz tu lafaz terlalu umum. Bila lafaz terlalu umum dia akan jadi berat. Kalau dia khususkan tak apa. Kalau dia khususkan tak apa. Kalau keluar daripada tingkap itu, orang kita bercerai. Mana tingkap itu, pintu ni boleh keluar, tak ada masalah. Jadi itu lafaz taklid. Dia mengaitkan sesuatu. Buat je benda tu, akan berlaku perceraian. Kau jumpa je orang nama ni sekian, nama sekian, kita bercerai. Macam tu kan. Kau jumpa je dia, aku ceraikan kau. Maksudnya mesti kalau dia buat dia benda tu, akan berlaku perceraian. Itu disebut sebagai taklid. Apa lagi sebab-sebab perceraian? Jenis-jenis perceraian yang ada. Pertukaran agama. Berlaku pertukaran agama antara pasangan, maka bercerailah. Berlaku perceraian di antara pasangan. Pertukaran agama ni apa? Murtad. Murtad di antara sama ada suami ataupun isteri tadi. Berlaku murtad, maka berlakulah perceraian. Apa lagi jenis perceraian lain? Li'an. Apa li'an dia, tuan? Li'an ini laknat. Sumpah laknat. Laknat ini apa? Apa disebutkan, dikata sumpah laknat? Sumpah bahawa suami bersumpah bahawa dia nampak isterinya telah berzina. Dia suami ni nampak isteri berzina, dia balik rumah, ya, contohlah dia balik rumah, kan, balik rumah nampak isterinya sedang berzina dengan lelaki lain, tanpa suami ini membawa dua orang saksi. Dia tak boleh mengadakan saksi, suami je yang nampak pada ketika itu. Jadi suami ini boleh bawa ke mahkamah walaupun tak ada saksi, tapi dia boleh buat sumpah li'an dengan, tapi sumpah dia 4 kali, tuan-tuan. Wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa saya nama fulan bin fulan telah melihat isteri saya fulana binti fulana telah berzina dengan lelaki ini. Dia akan bersumpah 3 kali. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya nampak isteri saya sedang berzina. Contoh. Jangan kali yang keempat, wallahi wa billahi wa tallahi, sekiranya saya tidak bercakap benar, saya akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. 4 kali lafaz apa? Lafaz sumpah laknat. Bila berlaku sumpah laknat, isteri kena menafikan. Wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa saya, siapa nama fulana binti fulana, menafikan apa yang didakwakan oleh suami saya. Kena sumpah 3 kali. Yang keempat sama juga, wallahi wa billahi wa tallahi, apabila saya tidak bercakap benar, bahawa Allah Ta'ala akan melaknat diri saya. Apabila berlaku sumpah laknat kedua-dua isteri, suami dan isteri ini, maka berlakulah perceraian. Dan perceraian ini perceraian yang tidak boleh dirujuk semula selama-lamanya. Selama-lamanya tidak boleh dirujuk semula. Apabila berlaku sumpah laknat ini. Ada 2 kes, sama ada selampak isteri berzina ataupun menafikan anak dalam kandungan itu adalah benih daripada dia. Benih daripada suami itu tadi. Kan? Suami pergi kerja offshore. Kerja offshore 4 bulan, 6 bulan. Balik-balik isteri dah mengandung 2 bulan. Kan pelik, kan? Dia pergi berbulan-bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun pun ada.
Kadang 10 bulan atas kapal, pergi merata dunia kan, atas kapal, dia kelasi kapal kargo dan sebagainya. Balik isteri tengah mengandung. Kan? Dia dah lama tak balik. Jadi dia boleh buat sumpah laknat menafikan anak dalam kandungan itu adalah daripada anak dia. Seterusnya apa? Zihar. Zihar jenis jenis perceraian yang lain adalah zihar. Zihar ini menyamakan anggota badan isteri dengan mahram suami. Suami menyamakan anggota badan isteri dengan mahram suami. Contohnya, mahram suami siapa mahram? Mak dia, yang haram dikahwinilah. Ibu dia, nenek dia, adik-beradik dia, itu mahram suami, kan? Jadi dia menyamakan anggota badan isteri. Apa anggota badan? Contohnya rambut. Rambut awak ni kan yang sama macam nenek saya. Sama macam rambut nenek saya. Dia menyamakan tu. Bahaya tuan-tuan. Itu zihar. Zihar menyamakan anggota badan. Orang zaman jahiliah dahulu, tu cara dia nak menceraikan isteri dia. Cara untuk menceraikan isteri dia, ziharkan isteri dia. Menyamakan anggota badan isteri dia dengan orang yang dia tak boleh kahwin. Contohnya, awak ni kan dia anggota badan dah, mesti anggota fizikal. Awak punya tangan ni kan, jari awak ni kan sama macam jari adik perempuan saya. Tu tak boleh tuan-tuan. Tak boleh suami sebut macam tu. Sebab dia jadi zihar. Zihar ini tak boleh kita bersama dengan isteri kita. Ada kifarah dia, yang supaya kita kalau kita tak boleh sebut kita supaya kita boleh bersama balik dengan isteri kita, ada kifarah dia, ada denda dia yang kita kena laksanakan. Jadi hati-hati dalam kita berkata-kata. Tolong, saya ingat diri saya, ingat diri tuan-tuan, tolong berhati-hati dalam kita berkata-kata. Jangan kita sampai menyamakan anggota badan isteri kita dengan mahram kita. Ibu kita ke, nenek kita ke. Tapi fizikal lah tuan-tuan, yang fizikal ke. Kalau isteri kita pandai masak, itu sifat, bukan fizikal. Awak punya masakannya sedap, sama macam mak saya masak. Itu masakan. Pandai memasak, itu adalah sifat. Sifat tak ada masalah. Sifat tak ada masalah. Kan? Awak punya ni kan, awak buat kuih, pandai awak buat kuih. Macam nenek saya dulu buat kuih, sama. Tak apa. Dia sedap. Tak apa, sifat. Berbentuk sifat tak ada masalah. Tetapi kalau fizikal, tangan, kaki, mata, muka, rambut dan sebagainya, jangan disamakan dengan mahram kita. Mahram suami. Hati-hati suami kalau berkata-kata. Ini ramai orang tak tahu. Bukan ramai tak tahu, ramai terlupa, ramai tercuai. Ramai tak sengaja, ramai yang cuai. Kan? Lepas tu kena benda ni kena selalu disebut berhati-hati. Suami berkata-kata, kan? Lafaz cerai, tolong yang dia tak boleh buat main. Sama juga dengan lafaz zihar ini, jangan dibuat main. Antara yang akhir sekali, antara yang kedua yang terakhir ialah anggapan mati. Jenis-jenis perceraian, anggapan mati. Anggapan mati macam mana? Anggapan mati pasangan telah meninggal dunia. Suami, contohlah, pasangan ni tak balik-balik, suami ni tak balik-balik. Agaknya meninggal dunia dia dalam hutan, kan? Mati. Tapi untuk menunggu anggapan mati ini, kena tunggu sekurang-kurangnya 4 tahun. Dalam Selangor kalau kita ingat enakmen, kena tunggu 7 tahun. Baru isteri tadi boleh bawa ke mahkamah, isytiharkan suaminya telah meninggal dunia. Baru dia boleh berkahwin lain. Ni sekiranya suami tak balik-balik. Tak balik-balik. Tak tahu, mungkin dah mati. Last kita dengar dia pergi mancing di tengah laut. Tengah laut. Tak tahu hidup ke mati. Tak tahu dengar kapalnya karam. Tak jumpa mayat dia. Kena tunggu. Kena tunggu. Takut-takut dia balik nanti. Sekurang-kurangnya 4 tahun. Syaratnya 4 tahun. Kalau enakmen Selangor kena tunggu 7 tahun. Kena tunggu 7 tahun sampai lepas 7 tahun barulah dianggap suami tadi telah meninggal dunia. Dan yang terakhir jenis perceraian ialah ilak. Ilak ni apa? Ilak ni sumpah. Sumpah bahawa suami tidak akan menyetubuhi isteri. Suami ni tak kata, suami ni nama Ali. Ali ni kata, saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak akan bersama dengan isteri saya selama 4 bulan. Contoh, dia bersumpah. Dia bersumpah. Jadi bila bersumpah tak bersama dengan isteri itu berat. Sangat berat.
Dan dia kalau dia langgar sumpah, dia kena bayar kifarah juga. Kena ada kifarah dia. Jadi itu adalah jenis-jenis perceraian yang kita akan huraikan satu persatu selepas ini. Talak itu macam mana, kan? Apa hukum talak, kan? Wah, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang harus, ada yang sunat. Apakah lafaz-lafaz talak? Kita dah sebut tadi jenis talak ada dua, bain raj'i, talak raj'i dan talak bain. Nanti kita akan huraikan satu persatu macam mana lafaz-lafaz talak. Kita akan sebut fasah ini macam mana, apa lagi fasah yang macam mana yang boleh dikatakan kita isteri tadi menuntut fasah, macam mana pula suami boleh menuntut fasah. Kita akan tengok nanti. Kita akan tengok lebih detail lagi tentang tentang li'an. Kita akan lihat lebih detail lagi tentang zihar. Tentang zihar. Ramai orang terkejut pasal zihar sebab orang tak biasa dengar. Rupanya perkara itu adalah perkara yang haram bila berlaku, bila kita menyebutkan zihar kepada isteri. Wallahu alam. Ada apa-apa pertanyaan je cikgu? Okey, lafaz talak melalui elektronik. Okey. Lafaz talak melalui elektronik, contohnya melalui WhatsApp ataupun melalui SMS, ataupun zaman ke belakang sikit melalui email. Kalau ke belakang lagi melalui surat menyurat, telegram. Apakah hukum cerai? Datang telegram bahawa saya nama sekian telah ceraikan isteri saya bernama sekian dengan talak satu. Datang telegram. Bukan lafaz kat mulut suami, tapi melalui telegram. Makanya kena dia bukan dikategorikan dengan lafaz soreh, tetapi dia dikategorikan dengan lafaz kinayah. Kinayah ni apa? Lafaz yang sama-sama. Bila lafaz sama-sama akan melihat kepada niat suami, sama ada betul-betul diceraikan isteri atau dia bukan nak ceraikan isteri. Kalau dia betul-betul niatnya nak ceraikan isteri, maka jatuh talak. Apabila dia tiada niat nak ceraikan isteri, walaupun dalam tulis SMS ataupun WhatsApp ni tulis ceraikan isteri, walaupun dia tulis dalam tu, tapi bila ditanya niatnya bukan nak cerai, maka tidak jatuh talak, tapi dia kena bersumpah. Sumpah depan hakim lah. Jadi apabila isteri dapat perkara-perkara macam ni dalam SMS ke, dalam WhatsApp ke, berlaku perceraian melalui tulisan, maka isteri kena dapatkan pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Mahkamah, hakim akan panggil suami datang menghadap. Adakah benar kamu yang menulis? Ya, Arif. Kan? Adakah kamu dipaksa? Tidak, ya Arif. Saya ada kes, saya bawa kes ni, kan? Kes melalui WhatsApp. Dia tulis nama penuh dia, nama penuh saya, nama sekian, nombor IC. Dengan ini menceraikan isteri saya, nama sekian, nombor IC, dengan talak satu. Dia tulis dalam WhatsApp, kan? Jadi isteri tu saya bawa ke mahkamah, daftarkan, kan? Datang bicara, suami dipanggil. Dan hakim tanya pada suami, adakah kamu dipaksa? Tidak, saya tidak dipaksa, saya dengan rela hati. Niat kamu memang nak bercerai ke? Ya, niat saya memang nak bercerai. Okey, dengan lagi mahkamah memutuskan bahawa perceraian di antara nama sekian dan nama sekian telah disahkan bercerai pada tarikh yang ditulis ditulis WhatsApp tu tadi. Jadi kalau melalui tulisan, walaupun elektronik, dia adalah lafaz kinayah sama-sama, dikategorikan sebagai kinayah sama-sama, dan kena lihat kepada niat suami. Niat suami. Ada juga dia tak mengaku, cikgu? Dia tak mengaku. Dia tulis, tapi dia tak mengaku dia buat. Sebetul mahkamah ni, depan mahkamah, betul ke kamu tak buat? Betul, saya tak buat. Padahal tulis betul. Betul ni, betul. Okey, kalau macam tu, mahkamah minta dia bersumpah. Bersumpahlah. Bersumpah bahawa saya nama sekian, bersumpah bahawa saya tidak melakukan. Bersumpah depan mahkamah. Maknanya dia tanggung. Kalau dia tipu, dia tanggung lah. Ada kes macam tu. Ada lagi?
Bicara ini panjang tuan-tuan. Dia tuan-tuan kena follow lah, follow rapat. Lagipun saya ada buat kita masjid kita buat rakaman. Berakam melalui YouTube, YouTube masjid. Tuan-tuan boleh rujuk semula lah. Mungkin ada tidak jelas dan sebagainya, dan boleh bertanyalah mungkin selepasnya atau WhatsApp dengan saya terus, insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.